kata Syekh Ibrahim bin Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Ibrahim bin Sufyan qaddasallahu sirrahu, bermula, kata apa? Dia kata apa? Dia kata bermula fana dan baqa itu, apa dia fana, apa dia baqa itu? Iaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyah dan sebenar kehambaan. Gitu. Mana dia fana dan baqa itu mengandung ikhlas. Hadza khulasah fana dan baqa. Khulasah fana dan baqa itu dia mengandung apa? Ikhlas. Ada ikhlas. Kalau sampai kepada baqa, fana baqa ni, dia akan dapati keikhlasan dalam tu. Akan wahdaniyah dan sebenar kehambaan ada dalam tu. Maknanya orang yang tidak hasil fana dan baqa tak hasil dengan wahdaniyah. Adalah tujuan fana dan baqa itu dia nak apa? Nak mengikhlaskan akan wahdaniyatullah pada zat dan sifat. Nampak? Jadi kita ni kita boleh sebut ya, tapi benar-benar keikhlasan tentang kita kata satu pada zat sifat apa semua wahdaniyat. Nah, wahdaniyat pada sifat zat tu belum sampai kepada betul-betul keikhlasan. Masih apa makna ikhlas? Mana kita masih lagi bercampur. Bagaimana? Nama sebut dia lah, tapi hakikat dia masih lagi bercampur. Tapi bila orang sampai kepada baqa, fana dan baqa ni, maka dia ada keikhlasan pada wahdaniyat. Boleh faham tak? Maksud dia, bila dia satu dia tu tak ada bercampur dengan apa-apa langsung. Boleh faham? Semata-mata zat, semata-mata sifat, semata-mata af'al dan asma' Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi maksudnya itu makna keikhlasan pada ni. Kena sampai pada ni baru ada keikhlasan pada wahdaniyat. Boleh faham? Pada wahdaniyat, pada satu yang kita kata tauhidul asma' sifat apa tu lah. Mana satu pada zat, satu pada sifat ke mana. Gitu. Nak kena sampai bana baqa ni, itu nak berkata khulasah kepada apa yang terkandung di dalam fana baqa tu. Nampak tak? Kalau tak sampai pada sini, maka belum ada keikhlasan pada wahdaniyat. Sebut boleh ya. Tapi dia masih belum sampai, belum ada wahdaniyat. Dan sebenar kehambaan. Belum lagi kita sebenar kehambaan. Masih apa? Masih kita. Bila hamba ni tuju ketuan dia betul. Ni tuju ketuan betul. Mana belum ada lagi keikhlasan pada wahdaniyat tu dah. Dan barang yang lain daripada ibarat ini. Apa dah barang yang lain ni? Mana barang yang lain dari ini? Yakni bermula barang yang lain daripada ibarat ni. Orang yang lain berkata barang yang lain daripada ibarat ni. Dan barang yang lain daripada ibarat ni, mana orang lain kata. Nah, orang lain kata, kita tengok elok Koma lu dekat sebenar kehambaan, koma dekat tu. Ni tengok ibarat ni, tengok ibarat gelok weh. Ni sesat ni. Dan kata dia, dan barang yang lain daripada ibarat ini. Maksud barang yang lain ni ke mana? Maksud dia bermula orang yang lain. Orang lain pula. Orang lain daripada Syekh Ibrahim bin Sufyan. Orang yang lain yang berkata barang yang lain daripada ibarat ni. Dia faham? Barang yang lain daripada ibarat ni. Dia ibarat kot tu. Orang lain kata dengan ibarat yang lain. Tu mana barang yang lain daripada ibarat ni. Seperti kata bermula fana dan baqa itu menghilangkan akan taklif. Orang lain kata kot tu.
Misal kita kata lah. Dia kata bagi dia ni fana baqa ni mengandung ikhlas akan wahdah niat dan sebenar kehambaan. Barang yang lain daripada ibarat. Barang yang lain daripada ibarat ni. Maksud dia orang lain kata pula. Barang yang lain daripada ibarat yang dia sebut. Daripada ibarat ni, mana ibarat-ibarat ni, takrif pada fana dan baqa ni banyaklah. Dan berlainan. Tetapi dia mengandung dalam takrif itu akan ikhlas wahdaniat. Maka takrif fana dan baqa ni tak mengandung ikhlas, maka itu sesat dan zindik. Boleh faham tak? Kalau nak pergi pada takrif baqa, fana dan baqa ni, kalau tidak ada ikhlas dalam tu kepada wahdaniat Allah Ta'ala, maka takrif itu fana, takrif itu sesat dan zindik. Faham tak? Kerana pentakrifan ulama banyak. Boleh faham tak? Banyak. Apa fana baqa, kau ni takrif, kau ni takrif, kau ni takrif. Tapi kalau dalam pentakrifan yang mereka buat, kalau tidak dalam bab masalah fana dan baqa tu tidak ada ikhlas kepada wahdaniat Allah Ta'ala, maka itu sesat dan zindik. Barang yang lain daripada ibarat ni, tu disebut. Dan bermula barang yang lain daripada ibarat ini, maka iaitu sesat dan zindik. Intaha, habis dekat tu. Kata Syekh Ibrahim bin Sufyan. Dia juga kata, maksud dia barang yang lain, maksud dia perkataan orang yang lain yang mentakrifkan fana dan baqa tu lah. Misal dia kata apa? Fana dan baqa tu menghilangkan taklif. Maksud dia bila dah sampai pada fana, tak payah taklif, tak ada hukum taklif. Tak payah sembahyang puasa, mengarut tu, itu zindik dan sesat. Sebenarnya makna apa? Takrif pada baqa bana ni ialah mengikhlaskan wahdaniat kepada Allah Ta'ala. Boleh faham? Dan kehambaan yang sebenar. Itu makna takrif. Bila orang sampai kepada fana, dia tak nampak lain melainkan Allah Ta'ala semata. Itu maksud dia ikhlas pada wahdani. Wahdani satu pada apa? Dia pasti dia tengok pada apa? Sifat zat. Nampak? Pada baqa tak ada hal lain melainkan Allah Ta'ala. Tengok pada takrif sana pula lah. Boleh faham? Takrif yang awal sebelum kita mengaji dah. Orang baqa ni dia pandang macam mana? Hanya tujuan dia pandang tu hanya keikhlasan, dia mentauhidkan, mensatukan Allah Ta'ala, mewahdaniatkan Allah SWT. Itu makna takrif fana dan baqa. Boleh faham? Kalau lain daripada ni, maka takrif itu sesat dan zindik. Dan aku sampai pada tahap ni tak perlu, tak ada dah semayang puasa. Oi, zindik weh. Kepiak aku tu weh. Itu bukan bana baqa tu. Hak tu punah kalah. Ya okay. Baik. Setelah itu, jadi kalau kita tengok orang yang tidak hasil fana dan baqa, maka tidak akan hasil pada dia itu wahdaniat. Kalau di segi tauhidnya, kita mengaji wahdaniat pada af'al, pada apa? Af'al, sifat zat lah. Ya Allah. Pada tauhid dia, pada tasawuf di istilah lain benda tu benda yang sama, betul tak? Cara kita mentauhidkan dia apa? Allah Ta'ala mewahdaniatkan Tuhan ke mana dah? Dengan kita syuhud, kita memandang. Allah Ta'ala semata kena akuan ni hanya tidak ada iktibar. Hari itu je. Itu. Cuma berbeza di segi tu. Tujuan fana dan baqa ni, dia nak apa? Nak mengikhlaskan wahdaniat Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat, pada semualah. Zat, sifat, af'al. Ya Allah. Itu dah tujuan fana baqa. Sebab tujuan fana apa? Bila maksud dia tak nampak hak lain. Ya maksudnya Allah Ta'ala tujuan untuk mengikhlaskan wahdaniat dia ke Tuhan. Boleh mana? Baqa pun tak. Maksud dia tak memandang, melainkan dia pandang zat Tuhan. Maksud dia itu dia panggil keikhlasan. Ikhlas tak bercampur langsung pada mentauhidkan Allah Ta'ala lah, pada sifat zat. Itu makna keikhlasan wahdaniat. Tak ada hal lain. Untuk menata yang ada Allah ni apa? Ya Allah, itu semua majazi. Hakikat Allah Ta'ala lah kau. Boleh kan? Ikhlas. Itu tujuannya. Kata dia, qala musannif rahimahullah ta'ala,
Setelah itu manakala hasillah pada seseorang maqam fana fillah. Fana pada Allah. Hak yang fana fillah di belakang itu dia tak ada lagi dah lah. Fana fillah baqa billah fi di belakang. Dan baqa billah, mana kekal dengan Allah. Fana pada Allah, fana fi dalam Allah. Kalau fana fillah, kalau baqa billah. Apa makna fi? Fana fillah. Kalau baqa billah. Fi ni mana dalam. Baqa dengan. Fana fillah dalam. Fana ni maksudnya dia tak memandang akuan, melainkan dia pandang Allah. Semua duduk dalam Allah Ta'ala belakang. Gitulah maksud dia lah. Dalam belakang. Dia tak memandang akuan ni. Tak ada. Gitu. Allah Ta'ala belakang. Kalau kekal, baqabilah dengan Allah, maksud dia makhluk ataupun Tuhan. Maksud dia dalam makhluk atau kekal atau apa. Tapi hati dia dengan Allah. So, dengan dia duduk dengan Allah. Tuhan bagi dia kekal. Macam tu lah nak bang tu je. Baik. Bila orang sampai kepada makam fana fillah dan baqa billah itu, nescaya memperoleh ia pada ketika itu akan lazat cita rasa musyahadahnya akan Allah Ta'ala. Dia pada ketika tu, ketika mana? Ketika itu, ketika hasil pada seseorang tu, makam fana fillah tu akan lazat. Dia akan merasai, nescaya memperoleh akan lazat. Apa makna lazat-lazat ni? Akan kesedapan, cita rasa musyahadahnya akan Allah Ta'ala. Dia akan pergi sendiri. Lazat musyahadah dia. Bandingan macam kita makan gulai ayam lah. Sedap lah. Yang memperoleh benda tu orang yang pandai. Yang buat benda tu, dia tu orang pandai. Lagi orang yang buat tu comel pula orang tu. Maka apa kesedapan ni? Tapi apabila kita tengok akan zat orang tu sendiri, Allah lebih sedap pada makan gulai weh. Faham tak? Lebih sedap lagi daripada kita makan gulai. Kerana kita sangat kasih kepada dia tu. Macam tu Allah Ta'ala, apabila kita ni dapat musyahadah dia, tak nampak ada hal lain. Sekarang ni kita duk tahu yang buat tu, kita duk kenal dah ke dia, dah lah serak. Boleh makan gulai pun Allah. Tak sangka dah. Tapi kalau tengok tuan dekat agama ni, lagu Piramli buat lah. Tengok dalam mangkuk nampak muka orang tu gitu Allah lagu dinding. Tak makan tak apa. Nak cerita dia, kalau kita boleh musyahadah tu, ni kita tak nak pun. Faham tak? Akuan ni tak ada. Kelazatan yang Tuhan bagi kita. Terang kita pasal lazat. Tapi masa bila kita boleh tengok diri tu, masa kita boleh musyahadah diri Allah Ta'ala lah, itu terlebih lazat daripada segala perkara. Boleh faham tak? Tak tengok Tuhan, boleh makan benda, tahu lah kata dia buat pun tak sangka dah. Boleh? Sedap dah, tak sedap pun sedap. Puspa wangi punya pasal kicap pun kicap lah, telan apa. Gitu. Tapi ala kulli hal, tapi nak kalau boleh musyahadah diri Tuan, kalau Tuan duduk ada depan, boleh tengok itu Allah
lupa ke makanan. Boleh mana? Kena. Nah. Macam tu Allah Ta'ala. Yang kita ada ni, jangan bagi nikmat, bagi berasa macam-macam, berasa sini. Tapi berasa sedap, berasa lazat. Tapi kalau boleh tengok diri, musyahadah Allah Ta'ala itu terlebih daripada segala-galanya. Nah, pasal kita nampak diri itu ada. Gitu. Bandingan dia lagu tu. Faham pula lah. Buat bilang. Mana apa. Baik. Dia kata, nescaya memperoleh ia pada ketika itu, ketika hasil pada seorang makan bakar. Fana filah bakar bila fana tu. Akan lazat cita rasa musyahadah akan Allah Ta'ala sendiri. Nampak tak? Bila sampai pada tu, dia akan berasa. Atas yang dicita-citakan dengan dia. No? Dicita-citakan dengan dia. Dicita-cita dengan dia barang yang tiada diperolehnya. Itu dia tulis apa? Pada olehnya. Barang yang tiada dipada olehnya. Diperolehnya. Itu hak sahnya. Perolehnya apa? Nya lazat. Atau yang dicita-cita dengan dia, barang yang ni kena pada lazat. Lazat yang tiada diperolehnya nya lazat tu pada makam yang lainnya. Nampak tak? Maknanya makam tauhid pada makam yang lainnya lain daripada tauhid zat. Kalau tak sampai pada tauhid zat ni, tak akan sampai kehabisan kelazatan kita. Masya-Allah. Lima. Hari ni makan cucuk ubi sedap dah. Esok makan kuih keria sedap lagi pada cucuk ubi lah. Hari ni. No. Hak orang hak dah buat tu elok lagi lah. Lepas tu lusa makan gulai itik pula ni masak pun sedap dah. Tapi kalau boleh tengok Tuhan Allah, lagi sedap. Berapa? Boleh faham tak? Nampak kata makam fana bila ni takkan dapat mereka rasa, melainkan orang tu sampai kepada makam tauhid zat. Faham dah? Takkan rasa, melainkan dia akan sampai kepada tauhid zat. Kalau duduk dalam tauhid asma sifat ni, dia kelazatan dia tak berasa sampai atas tu, melainkan dia sampai kepada tauhid zat, maka dia akan merasa kelazatan musyahadah Allah Ta'ala tu terlampau tinggi. Di situ. Tu dia kata apa? Dia sebut ni, tiada diperolehnya lazat tu pada makam yang lainnya, yang lain daripada tauhid zat. Tak ada pada makam yang lain. Yang lain daripada makam fana dan baqa, seperti makam zuhud, makam makam warak, makam zuhud, makam abid, apa tak kira lah. Makam-makam tu takkan boleh, melainkan dia sampai kepada makam fana fillah wa baqa'u billah. Ni makam tauhid zat. Kehabisan kelazatan yang dia dapat, kerana bila ketika tu dia dah Allah Ta'ala akan tajalli pada hati dia. Segala sir asrar, rahsia-rahsia ketuhanan dalam hati dia sentiasa memandang musyahadah Allah Ta'ala. Nampak? Dia berasa sedap lazat. Dan sampailah ia kepada martabat segala siddiq. Siddiq daripada orang yang muqarrabin. Sampai kepada segala martabat, segala orang siddiq, orang yang benar-benar. Ingat senang sampai siddiq ni Sayyidina Abu Bakar. Siddiq daripada orang yang muqarrabin, mana orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Selepas Nabi Siddiq. Betul, minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nampak tak? Tu aturan dia. Minan nabiyyin, pula buat nabi-nabi. Itu pilihan Allah lah. Lepas tu was-siddiqin, baru orang wasyuhada', baru was-salihin. Lepas Nabi buat siddiq. Tinggi martabat dia pun ni. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, Nabi nak Isra' Mi'raj ni, bila Jibril tinggal nak pergi seorang tu, nampak? Dia dengar suara macam suara Abu Bakar. Lalu sebut. Bila baca, Nabi sebut at-tahiyyatul mubarakatus salam.
Dia dengar macam suara Abu Bakar. Allah Ta'ala buat lah. Dengar suara. Abu Bakar ambil awal. Kita tegar kawan nak dah. Tinggi martabat dia. No. Nabi masuk syurga, tengok tapak kaki Bilal. Weh Bilal, aku baru main nak masuk melawat, tengok hang masuk dah. Sini dia buat ni. Nampak tak? Ni. Pasal apa? Bulat hati depa dengan Allah Taala, dengan Nabi lah. Ada orang siddiq. Nak sampai sini kena sampai hak tauhid tak sampai siddiq ni. Dan Wah, dia tak ada ni. Dan menjadilah ia ahli tauhid yang sebenarnya. Nampak tak? Ni baru tauhid yang sebenar. Main pen tak? Dan menjadilah ia ahli tauhid yang sebenarnya, dan bernamalah ia arifu billah yang sejatinya. Pada ketika tu dia ni ahli tauhid yang sebenar. Mana ada orang yang betul-betul mengasahkan Allah Ta'ala lah, mentauhidkan Allah. Mana orang yang betul-betul mengasahkan Allah Ta'ala, pada ketika tu jadilah ia, bernamalah ia arifu billah yang sejatinya. Ni orang yang sangat-sangat mengenal Allah Ta'ala, betul-betul mengenal Allah Ta'ala, dipanggil arif billah. Macam ni ulama-ulama kita ada baca al-arifu billah ni. Maka diperolehnya lah daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap nafasnya. Boleh apa? Yang keluar masuk itu pahala 1000 orang yang mati syahid. Kenapa? Tiap tarikh 1000. Sehari 24,000 weh. Berita tak ada pun lah. Tuhan bagi. Kali dengan 1000. Juta. Antara nak mampus bilion. Pahala orang mati syahid ni. Dan sampai pada tahap ni tinggi lah dia ni. Duduk saja-saja Abu Tarikh. Napas keluar masuk tu. Pasal apa? Pasal martabat ma'rifah tu tinggi. Nampak? Tu tak buat lagi baru makrifah ni hak besar. Kenal Tuhan ni gitu. Tapi kena sampai pada tahap ni. Baru nak boleh ni. Itu dipanggil al-arifu billah. Maka diperoleh daripada Allah Ta'ala pahala Tuhan bagi. Tiap kali napas keluar masuk ni, sekali keluar 1000 syahid. Sekali masuk 1000 syahid. Ni berapa banyak, berapa puluh ribu. Dia sama dengan nadi kita seminit pun sampai 10 lah. 1 minit apa? Ni ya. 1 minit lah sampai berapa ratus lah, berapa puluh lah. Macam tu nafas kita. Habis dia sebut aku tu. Bernama dia arif billah yang sejati, maka diperolehnya lah daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap nafasnya yang keluar masuk itu pahala 1000 orang mati syahid pada perang sabilillah. Nisbah kelebihan orang musyahadah. Bukan nak abang kepala macam tu. Dia nak abang apa? Dia nak cerita ini nisbah kelebihan orang yang musyahadah Allah Ta'ala tu tingginya pahala dia. Lebih daripada orang yang mati syahid. Kerana duduk dia ni dalam sentiasa dengan Allah. Duduk dengan Allah Ta'ala. Macam mana pahala 1000 ni. Yakni pahala ilmu batin, iaitu ilmu musyahadah akan Allah Ta'ala ni. Oh, tinggi tuan-tuan. Musyahadah Tuhan ni. Bukan semua orang boleh. Bukan ke semua orang boleh. Baik, seperti kata Qutubul Ghaus. Allahu Akbar. Sampai Qutubul Ghaus, Qutub ni, Qutub ni nak tahu apa? Qutub ni wali ke mana? Saya ada tangkap gambar kitab At-Ta'rifat. Itu duk tengok apa dia Ghaus, Qutub ni
dinamakan juga Ghaus bi'tibari tujaul malhuf ilaihi. Ibarat daripada anil wahid, daripada satu. Alladhi huwa mawdi'un nazar, ialah dia tu huwa mawdi'un nazar, tempat memandang Allah Ta'ala fi kulli zamanin, pada tiap-tiap masa. A'tahu tal masal azam, diberi kepada dia tu akan tenggelam yang besar, min ladunhu, daripada sisi Allah Ta'ala, wa huwa yusra fil kaun, dia kiri pada kejadian, wa a'yanuhu batinah, dan pandangan dia ialah batin, wa zahir, maka zahir batin dia punya ni, siryanu ruhu fil jasad, mana berlarinya roh pada jasad di tangan dia, ke mana limpah kurnia yang umum, maka menghiasi mengikut ilmunya dengan ilmu, maka dihiasi mengikut ilmu Allah Ta'ala. Dan wa ilmul haq yattabi'u ma hiya ghairil majhulah. Ni payah cerita ni. Nah. Wa huwa ala qalbi Israfil min haitsu hasan. Ini tinggi lah orang ni. Qutbul Qaus, mana wali yang paling tinggi sekali di sisi semua wali. Nah. Dia kutub ni dipanggil Al-Ghaus, Ghausul Azam dia panggil. Sebab tu berkhilaf ulama di sini. Ada pendapat kata Ghausul Azam ni tak ada bagi kemalainkan pada Nabi Khidir alaihi salam. Nah, paling besar lah. Lepas tu di situ, lepas tu dia pecah pula dua kutub ni. Kutub Al-Ghaus, Ghausul Azam ni dia. Ada pendapat kata tak, ada ni. Maka bila mati hak ni, kutub ni ada dua. Nah, ada dua kutub Bila hak ni mati, dia akan ganti. Lantik ni. Macam kita presiden, timbalan seorang. Ni dia dua. Lepas pada 1, 2, 3. Dia naik. Dia kena naik. Lepas tu 7, 9, 40. Sampai lagi 300. Maksud dia kalau mati ni, ni turun, naik. Macam tu lah. Alih-alih tertinggi apa semua tu. Memang macam tu keadaannya. Dia akan diganti itu. Ini Pak wali-wali Tuhan. Pak ni sentiasa ada. Mana-mana zaman ada. Cuma kita tak kenal. Dia mana-mana zaman ada. Tuhan angkat. Tidak digulung Allah lah. Tak ada apa ni. Jadi mana-mana zaman pun dia angkat. Seperti kata Qutbul Ghaus, mahyun nufus. Tu mahyun, menghidupkan hati tu. Maulana Sayyid Abu Bakar Al-Idrus qaddasallahu sirrahu. Tu dia sampai tak tu lah. Dia kata apa? Anna lil arifina likulli nafasin darajatu alfi syahidin. Boleh tak bagi tu? Anna lil arifina likulli nafasin darajata alfi syahidin. Apa dia sebut? Artinya bahawasanya bagi segala arif itu pada tiap-tiap satu nafas yang keluar masuk itu pahala martabat 1000 pahala orang yang syahid pada jalan sabilillah. Nampak? Dia sebut tauhid itu. Bandingan orang kenal raja, dia kenal raja sendiri dan baik sangat dengan raja. Seperti keadaan dia jadi menteri raja, misalnya katalah. Dia baik dengan raja, dia kenal raja, misal keadaan dia jadi menteri raja pula lah. Maka ikut nak apa? Benda apa ni? Nak apa? Apa-apa benda. Dengan tak ada bersangkut pengupah, tak gaduh. Bersalahan orang yang tak kenal dan dia tak baik dengan raja, maka bekerja kepada raja dengan letih penat dan pengupah ditentukan dia. Raja tu tentu pula, hang gaji hang sehari RM8 RM10. Buatlah kerja sehari RM10. Macam itulah orang yang dapat musyahadah Allah Ta'ala. Kalau dia baik dengan raja ni,
Dia tak projek mana kita ya. Ambil ya. Nah, faham tak? No. Tu bangsa kenal. Bangsa tak kenal lagu kita ni kerja lah. Tetap dah. Bulan minyak tu. Faham tak? Betul. Gitu. Tu pun kalau gaji lewat masuk ingat mampu. Lepas tu. Kita betul tak? Macam tu. Keadaan dia macam tu je. Kalau dia kenal, apa dia nak? Tak payah. Ngupah. Tak ada ngupah apa. Dia bagi peringkat tahu. Hang tu lebih kiam ni. Buat. Begitu ya. Ambil. Kadang-kadang tak ada masuk raja pun. Dia yang datuk. Pipi sain-sain tengok lah. Sain lah. Turun. Gitu. Nampak? Begitu lah. Mengingat tak kenal mampu. Gitu. Sebab tu kenal Tuhan ni lagu tu. Misal bukanlah maksud dia lagu tu. Nak abang kata bila dia duduk dengan, bila dia arif billah, dia kenal Tuhan lah, musyahadah Tuhan sentiasa, maka Tuhan akan kurnia lah. Bukan takat 1,000 sekali nafas keluar masuk, berapa juta Tuhan nak bagi. Itu kekasih dia, faham tak? Orang yang dia sayang, dia suka. Nampak? Dia nak bagi yang nak ikut lah. Macam kita macam raja, bila dia kenal kita, dia baik kita dia ni. Dia tak ni hampir ambil buat. Cari siapa orang buat. Nampak? Wajib tu. Kita tak buat nak bagi orang buat. Jual apa tu. Alah aku lihat betul tak? Begitu ya. Kalau main tak kenal ni jenah buat kerja. Duk sehari. Mahal buat kerja pula. Muduk RM10 tu. Tak gaji sehari. Macam tu lah keadaan dia. Intaha habis takat tu. Baik. Tu dia nak cerita pula. Bilangan nafas kita keluar masuk sehari ni berapa weh? Adalah bilangan nafas itu dalam sehari semalam itu 2 laksa 10,000. 2 laksa wallahu alam. Berapa 2 laksa ni? 2 laksa. Laksa tu mana puluh. Tulis itu. 28,000 mana 28. Laksa tu mana puluh. Baca. 28,000. 2 laksa 8,000. Boleh tak? Mana 2 laksa tu mana puluh? 28,000. Weh, sehari 28,000. Ini perkataan ahli kasyaf. Pada masa Allah Ta'ala buka bagi dia. Dia kata keluar masuk nafas kita ni 28,000. Doktor saya tak jumpa dia. Lah ni tak tahu kat orang ni. 28,000. Kali dengan 1,000. Senapas keluar masuk 1,000. Ni 28,000. Agak-agak apa juta pahala dia. Bilion. Bukan pahala kecil-kecil. Pahala orang mati syahid jalan. Ni pak tak aput belakang. Pak yang mati syahid ni. Nak abang kata martabat tingginya, besarnya. Pahala dia tu. Sampai mati tak aput. Hidup pula di sisi Allah Ta'ala. Pahala ni Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kenal dia sungguh-sungguh ni. Sekali keluar masuk tu pahala 10,000 lah aku bagi kamu. Wah, kalau sehari 28,000 agak ya lah. Itu pak ni. Tak tahu lah. Pahala dia apa. Duduk nyawa. Tu dia tak kira buat ibadat lagi no. Depa duduk nyawa dia pun pahala tak tengah macam tu lah. Sikit lagi bagi kita mati. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan didapatnya lah pada ketika itu. Ketika mana ni? Nuhak atas tu. Ketika hasil pada seorang makam fana baqa tu. Ketika tu. Kita baca awal tadi. Dan didapatnya lah pada ketika itu jannatun ajilatun. Syurga iaitu kalau ikut terjemah jannatun ajilah ni syurga yang disegerakan. Iaitu makrifah akan Allah Ta'ala. Mana kenal akan Tuhan lah. Dan diperolehnya lah di dalamnya, di dalam makrifah itu nikmat yang keinginan oleh nafsunya. Nafsu mana? Nafsu mutmainnah, la ammarah. Nafsu yang tenang, bukan nafsu yang amar. Keinginan oleh nafsunya yang dilazati oleh matanya. Matanya mata hati. Benda yang dilazati oleh mata hati dia. Benda yang diingin oleh nafsu dia. Nafsu amarah apa? Nafsu
yang nafsu mutmainnah dia ingin. Dan lazat oleh mata hati dia, padahal kekal ia di dalamnya. Dia dalam apa tu? Dalam jannatul ajilah tu, dalam syurga tu selama-lama. Ni dia panggil maqam. Boleh faham tak? Maka di situ dia akan bolehlah apa yang diinginin oleh nafsu dia. Nafsu mutmainnah dan nak apa? Apa yang diingin oleh mata hati dia, memandang Allah Ta'ala, sentiasa dia dapat. Mana dia benda ni, maksud dia seolah dia duduk dalam syurga selama-lama. Boleh faham tak? Selama-lama. Maksud dia, bila selama-lama ni, bila duduk dalam syurga, nikmat paling besar ialah apa yang nafsu nak? Ialah kita tengok zat tu, ya Tuhan. Dia pun sentiasa memandang hati. Bersyahadah dia buat dah. Mata hati dia buat tu. Tu mana? Pandangan dia pun sentiasa Tuhan bagi. Dia pun memandang Allah Ta'ala. Sebab tu dia pun ini. Dan dia kekal di dalamnya, dalam jannatul selama-lama. Ni yang puak-puak ni Tuhan bila nak pilih sama ada nak syurga dunia atau akhirat, puak ni pilih syurga dunia, nisbah pada kata sentiasa memandang. Bukan nisbah pada kata apa masalah memandang, kesedapan memandang di sana tu lebih lagi lah. Pasal di sana terus tengok dengan mata kepala, di sini tengok dengan mata hati. Dia tengok mata kepala lagi sedap lah weh. Lagu kita duk bayang ada mereka duk bayang. Sedap dah dengan hati pun. Duk nampak dia tu nampak. Tapi kalau duduk depan mata sedap lagi dia. Gitu. Mana? Dia bayang ni nampak bayang dia orang fikir. Walaupun malam kelam lah. Tapi duk nampak muka tu Allah Allah. Duk esok pergi jumpa duk depan ni. Tengok sedap lagi tak nak cemuih. Hak ni bukan ada cemuih. Gitu. Seperti firman Allah Ta'ala, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Ma tastahihul anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Tuhan sebut. Artinya, dan adalah di dalam syurga itu segala nikmat, sama ada syurga musyahadah ataupun syurga di akhirat. Syurga di dunia ataupun syurga di akhirat. Syurga musyahadah dalam dunia ni dalam syurga itu segala nikmat, akan dapat segala nikmat. Barang yang dikeinginan akan dia, akan barang tu oleh segala nafsu. Nafsu kita memang teringin lah benda nikmat ni lah. Keinginan ni, maksudnya keinginan syurga ni ialah teringin dengan nafsu yang mutmainnah, bukan nafsu yang amarah. Kerana apa amarah tak masuk. Betul tak? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan, yang nak semua lah. Barang nafsu mutmainnah kita teringin. Memang teringin lah benda yang dalam syurga. Keinginan yang ada dalam syurga. Tapi orang yang dapat musyahadah, itu nafsu dia ingin akan barang yang diredai oleh Tuhan. Adapun hak haram, dia tak ingin. Seolah-olah hak haram tu di sini semacam api bangkai macam tu. Bagi dia lah. Mana keinginan akan dia oleh nafsu. Dan yang dilazati, mana yang disedap akan dia oleh segala mata. Padahal adalah kamu di dalamnya itu kekal selama-lama. Tuhan kata, wa antum fiha khalidun. Kekal selama-lama. Dan dirasai nyalah nikmat syurga yang tiada pernah dilihat oleh mata. Dia akan rasa gitu. Dan tiada didengar oleh telinga, dan tiada terlintas pada hati manusia. Dia akan berasa tu. Seperti sabda Nabi, khuliqa fiha ma la a'yun, ma la aynun ra'at, wala uzunun sami'at, wala qatara ala qalbi bashar. Ma la aynun ra'at, khuliqa fiha
ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Artinya dijadikan dalam syurga itu nikmat yang tiada pernah dilihat oleh mata. Punya indahnya. Dan tiada pernah didengar oleh telinga. Punya sedapnya. Dan tiada pernah terlintas atas hati manusia. Maksud dia ke hati akan kita fikir. Kita tak boleh bayang nikmat syurga. Kerana terlampau nikmat Allah Ta'ala buat syurga ni. Maka benda ni Allah Ta'ala kurnia kat mereka dalam dunia. Nah, yang paling sedap sekali ialah memandang zat Allah Ta'ala. Itu nikmat yang paling besar dalam syurga. Kerana syurga tu tempat nikmat lah. Nikmat yang paling besar. Tapi Allah Ta'ala segerakan mereka dalam dunia ni panggil Jannatul Ajilah lah. Hati mereka sentiasa memandang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tapi nak sampai pada tahap ni, dia kena sampai makam fana dan makam bakar. Boleh tak? Kepada tauhid itu zat. Wallahu ta'ala alam. Jadi qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi membuka Allah Ta'ala pada ketika itu akan hijab. Wallahu ta'ala alam. Ini cuma dia cerita yang cara apa kita boleh berdarahan tak apa dah. Ni. Lepas tu dia akan cerita martabat tanazul apa semua. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita kata ambang kita ni kita kira lagi. Kata ambil sekali. Adalah atas-atas ni ya. Ajar ni. Wallahu a'lam. Bila subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al anfusana anfusan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa takhshaka haqqa khashyatik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ja'alna min ahli syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi